Slot kedua, pencemaran cinta. Setakat ni ada soalan ke? Tak ada Nak kumpul soalan untuk slot terakhir. Okey, kita teruskan ke slot ketiga, pencemaran cinta. Silakan. Okey. Cuba adik tengok apa ni. Sebab adik medical student kan, Kak pun bawakan contoh yang berbentuk medical juga ni. Adik-adik yang Kak muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok ya, peringkat hati manusia ni, dia ada banyak step sebelum dia sampai kepada peringkat hati yang mati. Mula-mula kita buat salah, secara fitrahnya kita akan rasa bersalah dengan kesalahan tu, mengalir air mata penyesalan. Tapi bila kita tak buat tindakan apa-apa, kita tak upgradekan hati kita, tak refresh balik, tak istighfar, tak solat taubat ke, dia akan bertukar jadi step seterusnya, iaitu hati yang rasa biasa dengan dosa. Ibarat salah rasa tak ada apa-apa, salat subuh pukul 8 rasa tak ada apa-apa, ya? Tak bangun tahajud semalam rasa tak ada apa-apa, biasa je. Sebab dia tak pernah, bila tak bangun tahajud tu dia rasa nak nangis-nangis. Kalau tak mampu nak nangis-nangis, buat-buat menangis, ya? Dia tak cuba proses begitu, maka dia akan rasa biasa. Tak baca Quran, dah seminggu dah tak baca Quran, rasa tak ada sedih pun, biasa je. Sebab apa? Sebab tak proses, ya? Dan bila hati yang biasa ini, dia akan bertukar menjadi hati yang seronok pula buat dosa. Best lah solat subuh pukul 10, esok pukul 11 lah pula, rasa seronok, ya? Ataupun best lah pergi dating dengan dia, sebab tak proses tu rasa minggu depan nak dating lagi, ya? Tak proses. Dan seterusnya dia pergi kepada step yang keempat, dia akan jadi pembela kepada dosa. Dan orang macam ni kalau nampak poster makna cinta kita tu, dia koyak, ya? Tak nak bagi orang pergi ke majlis ilmu, ya? Dan dia rasa macam nak bermusuh lah dengan orang yang sampai-sampaikan kebenaran ni, sebab dia jadi pembela kepada dosa. Kalau adik tengok peringkat-peringkat hepatitis B, virus dia nak menyerang tu kan, hati tu, bukan hati yang apa ni, jantung ni, liver tu kan, liver. Okey. Virus hepatitis B dia nak serang liver. Mula-mula peringkat dia peringkat inflammation, kan? Inflammation ni boleh ubat lagi. Okey, seterusnya dia pergi kepada peringkat apa dia? Cirrhosis ke fibrosis? Fibrosis, ya? Okey, peringkat fibrosis dulu. Ini pun okey lagi. Dan seterusnya dia pergi kepada peringkat cirrhosis. Dan cirrhosis itu kalau tak ubat juga lagi, jadi lagi hancur, dia plus dengan scarring, ya? Ke scarring? Scarring, dia jadi scarring. Peringkat scarring ni hati liver tu dah hancur dah, dia kena buat transplant, kan? Kena hati yang baru. Sebab tu dalam peringkat hati kita tadi pun juga, hati maknawi kita tu, ya, diajarkan dalam sunnah Rasul dan pendapat Imam Ghazali juga, dia kata hati kita kalau nak cari balik, carilah hatimu dalam zikrullah, ingat Allah, sebut asma-asma, nama-nama Allah tadi, ya. Kalau tak jumpa juga nama Allah itu dalam hatimu, maka carilah hatimu itu dalam solat. Kita rasa nak jadi lebih bagus, kita cuba baiki solat kita. Sebab roh solat itu dia boleh berpengaruh dalam kehidupan luar kita. Dan kalau tak jumpa juga hatimu dalam solat itu, carilah hatimu dalam zikrul maut, ingat mati. Ingat mati, adik buka YouTube ke, cari alam barzah, tengok analogi kat dalam tu kan, betapa terjerit-jerit dalam barzah, nak minta tolong, tak ada siapa nak ngadu. Maka hati kita jadi takut balik dekat Allah. Tapi kalau tengok macam tu pun tak jumpa juga hati, maka tukarlah dengan hati yang baru. Buat transplant ketika tu, ya, tak mampu hidup lagi dah hati yang ada. Adik-adik Kak muliakan, cantik kan bandingan ni, subhanallah. Jadi kita nak kena cek balik apa yang kita buat sebelum ni. Kalau ada pencemaran dalam cinta kita, kalau kita rupanya abaikan Allah, abaikan Quran, abaikan solat awal waktu, tak ingat kat masjid, maka kita nak muhasabah hati. Okey, teruskan. Ini pesan Imam Ghazali tadi. Seterusnya, bila fitrah boleh bertukar menjadi fitnah. Okey, teruskan.
Okay, adik-adik, Kak muliakan kerana Allah SWT. Cuba sekarang ni adik bayangkan seekor beruang dengan taring dia yang panjang, yang menyeringai, dengan kuku-kukunya yang panjang, tajam, dia melompat masuk ke dalam dewan ni. Apa jadi kat kita semua? Lari. Akak nyorok kat sini, hancur lari. Okey. Sebab kita ketakutan. Sebab beruang tu wajahnya gerun, ganas, ya. Dan cuba bayangkan pula seekor nyamuk, dia masuk kat sini. Masuk terbang. Kita lari ke? Heran tak heran? Dia datang kat kita, buat indah tak indah je kan? Tak takut penyamuk. Okey, sekarang cuba adik cek ataupun pandangan kasarnya, ya, statistik. Orang yang mati digigit beruang dengan orang yang mati digigit nyamuk, mana lagi ramai? Nyamuk. Apa penyakit yang dibawa oleh nyamuk? Malaria, ya, CI, ya, denggi, ya. Banyak lagi penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Ramai orang mati sebab nyamuk. Berbanding dengan mati gigit beruang ni jarang kita dengar kat paper kan. Okey, maksud kat sini dik, kita kebanyakannya kita tak heran benda yang kecil-kecil ni. SMS yang tak perlu ni, call yang tak perlu ni, ya. Jumpa-jumpa yang tak ada keperluan pun. Kakak kata salah, SMS call, semua tu boleh kalau ada urusan. Nak buat program ni misalnya, ya. Ataupun kerja-kerja adik yakin adik mampu jawab depan Allah nanti, semua tu boleh, ya, tak ada masalah. Nak jumpa, boleh jumpa depan mahram. Tapi bila SMS yang sekadar tanya, awak esok hari apa? Ataupun tanya, ya, awak esok awak nak pakai baju warna apa? Ya, sekadar tanya benda-benda macam tu. Wallah alam, mungkin betul ada urusan, ya. Kita tak berhak nak menghukum hati orang. Tapi adik muhasabah balik lah. Okey, berbalik pada cerita beruang dengan nyamuk tadi, ya. Adik-adik yang Kak muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya wajah zina itu, bila sebut zina ni ibaratnya wajah beruang. Bila dengar zina beruang ni, orang gerun takut, ya. Orang tak nak, fitrahnya tak nak berzina, benci berzina. Tapi bila kita tak kisah benda yang kecil-kecil, ya, wajah zina yang gerun tadi, dia boleh menjadi secomel teddy bear. Cute je. Nak belai je teddy bear ni, ya. Macam tu juga, benda-benda kecil tadi. Alah, ya, SMS je, alah, call je. Syaitan bijaknya dia tazyin. Tazyin ni dia menghias-hias. Hias-hias muqaddimatuz zina. Permulaan, langkah-langkah awal kepada zina. Secomel teddy bear dia hias. Sebab tu adik kena hati-hati dengan yang ringan-ringan. Sebab yang berat-berat tak akan berlaku terus. Dia start dengan yang ringan-ringan dahulu. Okey, teruskan. Jangan lupa, ya, fitrah juga boleh menjadi fitnah dalam kehidupan berumah tangga. Bila mana kita tak ambil Allah sebagai nombor satu. Adik yang Kak muliakan dalam kisah Abdullah bin Abu Bakr Siddiq, ataupun ada yang sebut namanya adalah Abdul Rahman bin Abu Bakr Siddiq. Ya, beliau menikah dengan seorang wanita cantik jelita bertakwa salihah bernama Atikah. Pengantin baru ni nikah, duduk kat dalam rumah dia, tak jauh pun daripada masjid, ya. Bila mana Abu Bakr Siddiq lalu kat depan rumah mereka, dia dengar Abdullah dengan Atikah ini sedang bergurau senda, sedang bergalak-galak, orang Terengganu kata, ya. Lepas tu dia balik masjid, dengar tengah bergalak-galak lagi juga, ya. Menyebabkan, ya Allah, risaunya hati seorang ayah. Dia takut anak lelaki dia ni sedang meletakkan isteri nombor satu dalam hidup dia. Bukan panggilan azan, bukan panggilan Allah. Dan beberapa hari peristiwa yang sama berulang. Maka apa yang Abu Bakr Siddiq minta anak dia buat? Dia minta ceraikan Atikah. Allah, sedihnya kan. Tapi bila mereka ni dah bercerai, masing-masing muhasabah balik cinta mereka. Abdullah bin Abu Bakr Siddiq dia muhasabah, Atikah pun muhasabah. Lepas tu mereka rujuk kembali dalam keadaan cinta mereka itu meletakkan Allah nombor satu. Lepas tu mereka lahir, berjaya melahirkan pejuang-pejuang, ya. Mereka jadi orang yang besar dalam Islam, tokoh kepada ummah. Begitu juga adik sekarang dengan si dia belum nikah lagi kan. Sekarang
adik letak Allah ke si dia nombor satu ni? Ya. Kalau rasa sedang tak sedia lagi nombor satu, banyak perintah Allah dah terabai ya. Banyak SMS yang lama tak penting adik SMS kan. Maka eloklah adik kuarantin dulu. Akak tak suruh adik putus cinta, lepas tu kata awak takkan dapat saya selama-lamanya. Itu kejam sangat kan? Boleh, adik nak nikah dengan si dia boleh, tak ada masalah ya, nak juga. Tapi biarlah pernikahan itu bukan atas dasar maksiat, tapi atas dasar taat kepada Allah. Sebab bila adik ambil Allah sebelum pergi melangkah ke alam rumah tangga, nanti kalau ada masalah dalam rumah tangga, dua-dua hati yang bertaut atas nama Allah ini, dia akan balik cari Allah. Dan hanya Allah yang mampu tautkan balik hati yang bergaduh, misal kata. Hati yang bersengketa, misal kata, ya. Allahu Akbar. Jadi adik-adik akan muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, sebelum nikah ni pun dah kena ambil Allah nombor satu. Selepas nikah ni pun nanti kita kena terus pertahankan bagaimana nak letakkan cinta kita, cinta high class, cinta yang ada Allah nombor satu. Okey, teruskan ke slide seterusnya. Bila mana fitrah menjadi barakah, iaitu bila kita dapat tegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga. Bila suami nampak lewat ya, salat subuh ya, okay, penat doktor ongkor kan, maka itu peranan isteri kat situ, nak kejutkan dia, nak lagi kasihankan akhirat dia. Tapi dalam keadaan yang ni lah, yang membelai, yang tak memaksa dia, yang memahami dia, seelok-eloknya malam tu dah mindset awal-awal lagi dah. Dia balik pukul 2-3 pagi dah mindset dah. Esok kita target juga nak salat jemaah dekat masjid, ataupun nak salat awal. Kalau 2-3 kali tak percaya dulu, jangan terus menghukum dia. Dia manusia, bukan malaikat, bukan Nabi ya? Maka kita nak raikan dia. Kita nak raikan dia, faham dia, sayang dia, dan terus positif. Dia adalah insan hebat yang akan mampu untuk menjadi lebih hebat. Dan seterusnya dek, paling ideal ialah rumah tangga yang barakah itu sampai ke syurga. Tapi andai kata Allah uji dengan perceraian, itu tak bermakna rumah tangga adik itu tak berkat. Sebab rumah tangga Nabi pun Allah uji dengan perceraian. Nabi pernah ceraikan Hafsah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah bercerai dan pernah berebut anak dekat pasar. Puteri Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kalthum pernah bercerai dengan anak Abu Jahal. Fatimah dengan Ali pernah hampir bercerai sebab Ali nak nikah lagi. Ya. Okey, seterusnya Atikah dengan Abdullah tadi kan pun pernah bercerai. Ya. Zainab binti Jahsy sebelum jadi isteri Rasulullah, dia bercerai dengan Zaid bin Harithah. Jadi rumah tangga orang-orang hebat pun tak boleh lari daripada perceraian. Sebab tu dalam Islam perceraian ni dia ada negatifnya, dia ada positifnya. Bila masa dia jadi negatif? Bila bercerai benda-benda yang haram temeh. Misal kata adik nikah nanti ya, pasal adik nampak suami adik ni asyik tak serasi je siaran televisyen dengan adik. Si suami suka tengok bola ya. Adik suka tengok drama TV. Maka adik pun kata, alah, ceraikan je lah saya ni. Na'udzubillah, perempuan suka nak bercerai benda remeh-temeh macam ni ya. Na'udzubillah, moga kita jagalah mulut kita. Jangan sekali-kali cabar suami pada perceraian yang remeh-temeh. Sebab tu Nabi pesan kan, siapa yang bercerai bukan ada sebab, maka tak cium bau syurga. Tapi kalau cerai ada sebab, sebabnya apa? Sebabnya nak jaga akhirat kita, nak jaga hidup kita dunia akhirat, maka itu dibolehkan. Dan ini pernah berlaku kepada kisah isteri Sabit bin Qais ya. Dia sebab dia remeh je, nampak remeh, dia tak boleh nak pandang wajah suami dia ni. Sebab wajah suami dia ni bodoh sikit, hitam ya. Tapi yang dia risaukan adalah akhirat dia. Dia tak mampu nak jadi isteri yang taat, dia tak mampu nak jadi isteri yang salihah untuk suami dia. Maka dia pergi jumpa Rasul, dia kata, ya Rasulullah, aku tak cela agama Sabit bin Qais.